Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya kasihi pengurusi majlis selaku setiausaha atau pengurusi surah juga. Tak lupa kepada surah Asyakirin, barisan saf kepimpinannya, seterusnya kepada ketua kampung, begitu juga orang-orang besar kampung ini, bendahari surau dan rakan-rakan yang saya kasihi semua. Yang saya tak sebut nama atau gelaran tidak mengurangkan sedikit rasaan hormat saya kepada penduduk kampung ni. Dan saya sebenarnya seronok bila ceramah di kampung, di surau yang kecil lagi seronok, sebab masyarakatnya sudah tentu duduk rapat-rapat, tapi penjarakan sosial kena adalah sikit-sikitnya. Mudah-mudahan supaya tidak timbul masalah dari segi SOP yang ditetapkan. Yang saya seronoknya di sini bila mana kita dapat untuk menyampaikan ceramah di kampung seperti ini, sudah barang tentu mengingatkan saya nostalgia masa saya kecil-kecil. Biasanya kalau ada penceramah mari di kampung tu, kita teruja. Banyak sebab lah. Sebab jarang orang luar mari ceramah tempat kita. Dan yang kedua, kita dapat makan dengan makanan yang lebih lazat lagi. Jadi itu masa kecil macam tu lah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disebut oleh pengurusi tadi, oleh kerana kita menyambut Sya'ban dan kita juga akan menyambut Ramadan Al-Mubarak yang tak lama lagi. Jadi malam ni saya gabungkan dua isu untuk kita hadam dengan sebaiknya sebagai satu bekalan amalan kita. Pertama sekali, apa yang saya ingin sampaikan ialah pada bulan Sya'ban ini adalah bulan yang cukup istimewa juga, kerana dalam riwayat yang masyhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Disebut Nabi puasa seolah-olah dia tidak berbuka. Maksudnya hari ni puasa, esok puasa, begitu pada bulan Sya'ban. Dan Nabi berbuka seolah-olah dia tidak berpuasa. Bila dia tak puasa, macam dia tak puasa saja. Esok, lusa tak puasa, begitu. Dan bulan Sya'ban ini adalah salah satu daripada bulan muqaddimah kepada bulan Ramadan. Sebab itu dinisbahkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban, atau wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatlah kami pada bulan Rajab, berkatlah kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah pada kami bulan Ramadan. Dan sebenarnya saya duk fikir-fikirlah, bila saya duk tengok, duk perhati beberapa tahun, saya duk dapati ramai orang mati sebelum daripada bulan Ramadan. Ada je kita dengar orang ni mati, orang ni mati. Rupanya di situlah doa wa ballighna Ramadan, supaya kita sapa bulan Ramadan. Maknanya kenapa? Kerana bulan Ramadan tawaran offer pahalanya besar. Sebab itu orang soleh zaman dulu 6 bulan selepas Ramadan dia doa supaya Allah terima ibadat yang dilakukan pada bulan Ramadan. 6 bulan berikutnya atau 5 bulan berikutnya doa kepada Allah supaya sampai pula bulan Ramadan. Kerana besarnya kelebihan bulan Ramadan.
Bulan Sya'ban ini, tuan-tuan, Allah bagi kepada bulan Sya'ban ini ada banyak kelebihan. Antara kelebihan bulan Sya'ban ialah malam nisfu Sya'ban. Nisfu ni maknanya separuh. Mengikut riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang menamakan malam-malam hebat ni dengan beberapa nama. Ibn Abbas menyatakan ada malam yang dipanggil sebagai malam Qadar ataupun Lailatul Qadar. Malam ni malam yang agung. Ada malam yang dipanggil sebagai malam Hari Raya Aidil Fitri dan Hari Raya Aidil Adha. Malam ni dipanggil malam Jaizah. Jaizah tu apa makna? Anugerah, hadiah. Ada malam yang lebih juga namanya malam Jumaat, yang kita tahu adalah penghulu hari dalam seminggu, hari Jumaat. Dan ada malam yang dipanggil malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini dipanggil malam Bara'ah. Apa makna Bara'ah? Bara'ah ni maknanya pelepasan. Dikatakan malam nisfu Sya'ban dinamakan dengan malam Bara'ah ataupun malam pelepasan kerana pada malam tersebut maka selamat dan berlepas dirilah orang yang menghidupkan malam tersebut dengan memperolehi rahmat dan barakah daripada Allah. Jadi kita diajar untuk menghidupkan malam tersebut dengan ibadat-ibadat kepada Allah. Dan malam tersebut juga dinamakan Bara'ah kerana malam tersebut dia menjadi malam yang mana ia memberi kebaikan kepada wali-wali Allah daripada dibinasakan, dan kepada yang tak baik maka dia berlepas daripada mendapat rahmat daripada Tuhan. Malam ini dikatakan malam nisfu Sya'ban ini dalam hadis yang masyhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, antaranya hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari dan hadis daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali'u Allahu ila khalqihi fi lailatin min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw li musyahinin. Mafhumnya, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada makhluk dan hamba-Nya pada malam nisfu Sya'ban. Maksudnya di sini lebih kepada manusia. Maka Allah ampun dosa semua makhluknya. Ada syaratlah. Syaratnya dia sembahyang, dia ibadat, dia zikir, dia minta ampun, dia istighfar dan dia lakukan acara ketaatan. Allah ampun semua dosa. Barakah malam ni. Tapi pengecualiannya, kecuali orang yang musyrik ataupun orang yang sekutu dengan Allah, atau musyahin. Apa makna musyahin? Musyahin ni maknanya orang yang ada sifat hasad, dengki, dendam, kesumat yang melampau kepada sesama manusia. Kalau ada orang ini, dia menjadi penghalang daripada mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Soalannya, sebelum kita bincang lebih lanjut lagi, mungkin kita nak tanya, macam mana pandangan ulama tentang menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini? Malam nisfu Sya'ban untuk tahun ini jatuh pada malam Khamis hari Jumaat. Malam Jumaat hari Khamis. Maknanya malam tu lah jatuh pada nisfu Sya'ban. Kalau tak silap saya tengok kalendar tadi lah. Malam itu disunatkan kita menghidupkannya. Jadi ulama telah sebut bagaimana hukum mendirikan malam nisfu Sya'ban dengan ibadat. Maka para ulama menyatakan, sebahagian ulama beri pandangan bahawa sepatutnya kita hidup dengan baca Quran, dengan ibadah, dengan qiyamul lail, dengan taat kepada Allah, zikrullah dan lain-lain lagi.
Ini kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha." Bila mana datangnya malam nisfu Sya'ban, maka bangkitlah untuk kamu qiyam dengan melakukannya, mendirikannya, dan kamu puasa keesokan harinya. Dengan sebab itu, Khalid ibn Ma'dan, seorang ulama besar dalam mazhab, dalam kita kata dalam di kalangan ulama Islam, dia ahli Syam. Saya pernah membaca terjemahan riwayat hidup Khalid bin Ma'dan ni, di mana dikatakan beliau meninggal dunia sekitar tahun 103 Hijrah. Dia katakan dia sempat dengan Rasulullah SAW tapi tak pernah bertemu. Jadi dia digelar sebagai mukhadram. Apa makna mukhadram? Orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Dia beriman dengan Rasulullah SAW sebab tempat lain, tapi dia tak pernah temu dengan Nabi. Kalau dia bertemu, namanya sahabat. Kalau dia datang selepas daripada Rasulullah wafat, temu dengan sahabat, namanya tabi'in. Jadi dia ni mukhadram. Khalid bin Ma'dan ni, dia ni orang suhu di negeri Syam, Syria. Terkena dengan kuat ibadah. Bayangkan ada karamah yang disebut oleh para ulama. Antaranya kalau malam gelap, dia datang ke masjid, jalan kaki, Allah cahayakan di hadapannya. Itu kelebihan karamah yang Allah bagi bin Khalid bin Ma'dan. Begitu juga seorang ulama yang masyhur namanya Makhul. Makhul yang meninggal dunia sekitar tahun 116 Hijrah. Mereka ini dan kumpulan mereka ini kuat beribadat pada malam tersebut. Jadi para ulama telah khilaf macam mana cara nak ibadat. Pendapat yang pertama menyatakan adalah mereka kumpul di masjid, mereka pakai pakaian yang cantik-cantik, mereka beribadat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Yang ini dilakukan oleh sebahagian di kalangan mereka. Dan Syekh Imam Ishaq bin Rahuyah ataupun Rahawai, seorang ulama pakar hadis dan juga tersohor zaman dulu, menyatakan bahawa buat ibadat di masjid seperti itu bukanlah bid'ah, kata dia. Pendapat yang kedua menyatakan, mereka menyatakan makruh buat di masjid, tapi masing-masing hidup di rumah masing-masing dengan kaum keluarga, dengan diri seorang-seorang ibadat. Dan ini pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Imam Auza'i ini adalah imam yang masyhur yang meninggal dunia sekitar tahun 150 Hijrah, yang dipanggil sebagai faqih Syam. Nama sebenarnya Al-Imam Abdul Rahman Al-Auza'i. Jadi dia kata nak buat di rumah, tapi kita tak kisahlah di mana-mana pun, biasanya menyebabkan kita beribadat pada Tuhan. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu rahimahullah, ni seorang khalifah Islam yang meninggal sekitar tahun 101 Hijrah. Beliau telah menghantar surat kepada gubernurnya, di mana dia hantar surat kepada gubernurnya, di mana dalam surat tersebut beliau menyuruhkan beribadat pada 4 malam. Ambillah kecanaan pada 4 malam, iaitu 4 malam tersebut, iaitu malam nisfu Sya'ban, dan disuruh untuk benar-benar beribadat kepada Allah Ta'ala, dan dia insya-Allah dapat menghapuskan dosa dan dapat menghapuskan apa-apa yang tak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam kita tuan-tuan, Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ini dikatakan telah menyebut ada 5 malam sepatutnya kita gandakan dan bersungguh dalam ibadat. Malam pertama malam Jumaat, malam kedua malam hari raya Idul Adha, malam ketiga malam raya Fitrah, malam keempat awal malam daripada bulan Rajab, malam yang kelima malam nisfu Sya'ban. Jadi Imam Syafi'i menyebut, aku mensunatkan apa yang aku hikayatkan ini untuk diabdikan pada malam-malam tersebut.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, persoalannya apa yang kita nak lakukan malam tersebut? Pertama, yang kita tidak digalakkan bila kita menetapkan sesuatu dengan mengatakan ini Rasulullah lakukan. Itu tak boleh. Tetapi kita nak baca Quran, nak baca Yasin, nak zikir, nak ibadat, buat apa-apa pun, semata-mata untuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diajar kepada kita sekurang-kurangnya yang penting juga adalah, kata para ulama, yang paling penting bagaimana cara kita nak bersihkan hati kita itu daripada sebarang sifat hasad, dengki dan kesyirikan kepada Allah. Ni kita kena berjuang betul-betul. Yalah, kadang-kadang kita geram kat orang ni, kita geram kat orang tu, kita payahlah dalam keadaan macam ini. Kita nak buang macam tu, macam mana? Sekarang kita nak hati kita ini salamatu as-sudur. Hati dada kita ni selamat daripada dendam kesumat dan daripada benci kepada seseorang. Ini penting kalau kita boleh lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sama juga bila kita puasa, timbul soalan, apakah puasa pada hari Jumaat tersebut digalakkan atau tidak? Kerana di sana ada hadis yang menyatakan puasa hari Jumaat sahaja adalah makruh. Tetapi para ulama menyatakan, mengikut pandangan Imam Malik dan juga pandangan Abu Hanifah dan sebahagian daripada pandangan mazhab Syafi'i, kalau bersebab dengan sebab tertentu, maka kemakruhan itu hilang. Contoh, kebetulan kita nak puasa pada hari Jumaat itu jatuh pada hari Arafah, 9 Zulhijjah, dan kita bukan yang mengerjakan ibadat haji. Rasulullah SAW bersabda, siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanatai. Berpuasa pada hari Arafah telah mengkifaratkan 2 tahun dosa, iaitu tahun sebelum dan tahun selepas. Maknanya dibolehkan. Atau kita berpuasa kebetulan hari itu hari Ashura yang Nabi SAW anjurkan kita berpuasa, iaitu 10 Muharram. Ataupun kita puasa hari Jumaat tersebut kebetulan hari yang biasa kita puasa kerana kita beramal dengan puasa Nabi Daud. Selain daripada bulan Ramadan, kita puasa selang sehari. Kebetulan hari yang kita selang sehari itu adalah hari Jumaat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, siyamu afdalus siyam siyamu Daud, sama yauma wa aftara yauma. Hadis sahih riwayat Bukhari dan lain lagi. Seafdal puasa adalah puasa Nabi Daud. Sehari dia puasa, sehari dia berbuka. Kebetulan hari kita puasa itu jatuh pada hari Jumaat, maka tak jadi masalah. Begitu juga kerana apabila kita bernazar, kalau diberi kepada kita sesuatu, disembuhkan kepada kita, atau apa hajat kepada yang kita tu, kita nak puasa esok hari. Kebetulan hari itu kita disembuhkan, maka esok hari kita puasalah dan jatuh pada hari Jumaat. Sama juga jika sekiranya mereka katakan, kalau seseorang itu berpuasa pada hari Jumaat kerana puasa qada, dia nak qada puasa, jadi bila qada puasa ini kita boleh puasa bila-bila masa lah. Jadi puasa qada. Jadi di situ ulama beri pandangan tentang puasa pada hari Jumaat tersebut tak jadi masalah. Walau macam mana pun baik kalau kita puasa sebelumnya sehari ataupun selepasnya sehari untuk keluar daripada khilaf. Begitu juga kita juga kena tahu itu hari yang dipanggil hari putih. Nabi biasa puasa 13, 14, 15 bulan Islam, atau 14, 15, 16 mengikut kalender takwim Islam pada setiap bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, bin Akhir hingga akhirnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya nak pindah satu tajuk yang bagi saya lebih besar daripada itu, iaitu kita bagaimana cara kita bersedia untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak. Kerana bulan Ramadan Al-Mubarak ini adalah bulan yang dinantikan oleh ummah. Bulan yang manusia ini sepatutnya merasa gembira dengan kedatangan Ramadan, kerana dia membawa pakej kebaikan yang amat banyak.
Sebab itu dalam hadis Rasulullah SAW sebut terlalu banyak tentang kelebihan-kelebihan bulan Ramadan, puasa Ramadan, orang berpuasa di bulan Ramadan, orang beri makan kepada orang berpuasa pada bulan Ramadan, orang yang mendirikan tiang pada bulan Ramadan, pahalanya cukup besar semua sekali. Saya sebut dalam masa yang terhad ini beberapa hadis dan kita cuba ungkai. Pertama, hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Antara Ramadan dengan Ramadan, Ramadan tahun lepas dengan Ramadan tahun ini. Contoh, Ramadan tahun lepas kita puasa, kita ibadat dengan baik. Ramadan tahun ni kita puasa dan kita ibadat dengan baik. Antara tu kita ni bukanlah maksum, ada silap, ada salah, ada macam-macam. Tapi dengan sebab kita puasa Ramadan dengan baik dan kita laksanakan segala kelebihan pada bulan Ramadan tersebut, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Itu antara kelebihannya. Di mana bulan Ramadan ini Allah sengaja dalam riwayat walaupun tidak kuat menyebut bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala gandakan dari sudut nilai yang pahala pada bulan Ramadan ini. Antaranya Rasulullah SAW menyatakan, man tatawwa bi khaslatin min khisal, man adda bi khaslatin min khisalil khair, ataupun man tatawwa bi khaslatin min khisalil khair faka'annama adda faridah, wa man adda faridah faka'annama adda sab'ina faridah, atau kama qala. Siapa yang buat perkara sunat daripada cabang-cabang kebaikan, dari segi pahala dilaksanakan, diberi ganjaran seperti buat yang fardu. Dan buat yang fardu gandanya seperti buat 70 fardu. Maknanya tuan-tuan, bulan Ramadan ni Allah memang bagi kebaikan-kebaikan yang banyak. Macam mana? Bulan Ramadan ni satu-satunya bulan yang menyebabkan kita menjadi semangat untuk beribadat. Kalau bulan lain nak mari masjid surau apa malas. Bulan Ramadan rajin. Subuh bulan Ramadan dengan subuh bulan lain, ramai orang datang ke masjid subuh bulan Ramadan. Kalau sembahyang tarawih tu memanglah sembahyang-sembahyang ni banyak. Artinya kelebihan tu banyak. Jadi orang suka beribadat. Banyak orang-orang baik zaman dulu bulan Ramadan ni dia khatam Quran, dia baca Quran. Baca Imam kita Imam Syafi'i 2 kali sehari bulan Ramadan dia khatam Quran. Maknanya bulan ni bulan yang baik. You suka baca Quran. Yalah, makan minum tak boleh siang hari, baca Quran. Ada orang pada bulan Ramadan banyak sedekah. Sebab itu kita tengok bahagian zakat, bahagian sedekah, bahagian infak bulan Ramadan ni banyak. Orang jamu orang. Kalau anak yatim tu, anak yatim yang duduk di rumah-rumah anak yatim, setengah-setengah tu kalau kita nak ajak dia makan rumah kita, dia tanya bila. Kita pun sebutlah 5 Ramadan. Dia kata minta maaf lah, Hotel Hilton je pula. Allah. 6 Hotel Meridian pula. 7 dijemput oleh Tan Sri rumah dia. 8 tak boleh latung jemput rumah dia. 9 orang kaya kampung kita jemput rumah dia. 10 Hotel Sri Malaysia jemput. Sebelah itu ada satu majlis berbuka puasa beramai-ramai di stadium giam oleh anjuran kerajaan negeri sebagai contoh. Ada semua. Dah mana tak adanya. Dia kata payah aja. Kecuali 28 hari bulan. Allah dia kata. Penuh kadang-kadang. Maknanya ramai orang baik. Orang menyentuhnya. Sebab itu mereka seronok bulan Ramadan. Seronok buat baik banyak sangat. Bulan Ramadan ni tuan-tuan, kalau kita tengok betul-betul, bulan yang mana kita paling banyak tengok jam.
Lebih-lebih lagi dekat nak buka puasa, dia tengok. Lepas tengok jam. Maknanya jaga masa. Kalau orang tanya buka puasa pukul berapa maghrib, kalau bulan Ramadan dia boleh jawab 7.24 minit. Kawan tu jawab 7.25. Dia kata salah 24. Tapi bulan ni cuba tanya, puasa tak tahu lebih kurang 7 berapa? 7.30. Dia tak ingat. Tapi bulan Ramadan untuk buka puasa tu dia tahu maghrib pukul berapa. Hebatnya bulan Ramadan ni. Jadi jadual tu kita telah dijadualkan oleh Allah, diprogramkan oleh Allah. Buka puasa masa mana, sahur masa mana, imsak masa mana. Begitulah seterusnya dalam kehidupan kita. Bulan Ramadan ni tuan-tuan, satu benda yang pelik, Allah bagi kepada kita cash. Apa cash? Cash tu dua perkara. Ni bagi orang berpuasa. Kata Nabi SAW, lis-saimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa, dia akan dapat dua kelebihan, dua kegembiraan. Suka. Pertama, ketika berbuka. Berbuka ni ada dua jenis. Pertama, buka puasa, maknanya Tok bila azan ataupun radio kata sekarang masuklah waktu berbuka puasa bagi kawasan Seremban Negeri Sembilan, maka kadang Allah tu tu dah habis makan dah, seronok berbuka puasa. Buka puasa ni orang tua pun suka, budak-budak pun suka. Budak-budak suka sangat. Orang tua pun, umur berapa cik? 80. Tapi saya puasa, sedap, buka puasa seronok. Sebab itu jarang orang buka puasa lewat. Saya ingat saya berapa kali je lewat buka puasa. Itu tu perangkat dalam masa dulu saya masuk dalam IKIM petang. Jadi jam jalan. Allah Akbar. Kema dah bawa, air tak bawa. Menengung saya. Itu lambat buka puasa. Biasanya orang buka puasa tu tengok. Macam kita mari sini, Masjid Surau ni dibuat majlis khatam Quran sebagai contoh. Ramai mari. Sudah tu imam zikir, baca doa semua sekali dalam 5 minit sebelum buka tu selesai dah doa, masing-masing pun duduk dalam hidangan masing-masing. 5 orang satu hidangan ataupun 6 orang. Masa tu masing-masing bercakap, berong banyak bising, cakap honi, cakap hani, cakap. Tengah cakap tu, tiba-tiba Tok Bila Allahu Akbar, senyap sesenyapnya. Tiba-tiba bunyi sudu je, tintang, 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 gitu. Khusyuk makan. Seronok. Buka puasa ni seronok. Kalau orang tu nak cerita, mu ceritalah, aku malah dengar, aku makan dia. Dan tak ada orang pun nak cerita pun. Dia nak ceritanya, buka puasa ni seronok. Dan Allah bagi masa itulah satu-satunya kita kalau duduk di rumah dapat buka puasa dengan anak-anak kita. Sebab itu saya kata bulan Ramadan ni bulan keluarga. Hari lain payah. Tuan-tuan fikir, makan pagi tak bersama. Makan tengah hari kadang-kadang tak bersama. Masing-masing cedok nasi, naik atas, tengok menghadap TV atau iPad ataupun ni masing-masing. Tapi bulan Ramadan semua pakat tunggu atas meja makan. Tunggu khusyuk je dulu. Ni bulan Ramadan, bulan keluarga. Itu saya kata kalau kita betulkan keluarga kita pada bulan Ramadan, banyak benda boleh baik. Terutamanya solat berjemaah. Solat di masjid, di surau. Begitu juga makan berjemaah. Ini kekuatan dalam keluarga. Orang bukan Islam macam orang Cina, dia ada apa? Malam makan besar. Itu sekali atau 2 kali, kalau banyak pun 3 kali setahun. Kita 30 kali setahun untuk malam Ramadan. Malam raya lain pula, itu pun satu hal. Maknanya kelebihan tu luar biasa. Bina keluarga sama-sama kita. Gembira ketika berbuka puasa.
Kedua, gembira ketika dengar penyimpang besar mahu raja-raja kata raya. Cuma zaman sekarang tak berapa meriah sangat. Sebab zaman sekarang tu kita boleh jangka dah. Zaman dulu, masa kita kecil-kecil dulu, kita suka benda yang mengejut. Maknanya esok puasa kedok, siapa tak tahu. Tiba-tiba kata esok raya. Allah. Melompat masing-masing. Suka. Orang tua pun suka raya. Bukan kanak-kanak, orang tua pun suka raya. Maknanya gembiranya orang yang berpuasa tu ketika buka puasa, ketika raya. Oh, seronok raya. Saya kadang-kadang saya mikirlah, ialah saya tak boleh nak bayangkan macam agama lain lah. Macam agama lain. Dia ada raya, tapi dia tidak ada puasa sebelum pada tu. Maknanya dia ada makan je. Rasa seronok tau. Saya rasa kurang sikit. Dalilnya, bila kita duduk sini, bila kita raya Hari Raya Haji, bukan di Mekah, kita duduk sini. Jadi biasa je kita rasa. Tapi bila raya puasa ni tuan-tuan, sebab itu orang Melayu sekarang ni sebelum Covid menjadikan raya tu sebagaimana raya puasa sebulan, raya pun sebulan juga. Rumah terbuka, pejabat terbuka, negeri terbuka, persatuan terbuka, lorong pun ada terbuka, balai raya pun ada terbuka. Orang perseorangan buat pula untuk kawan-kawan selain daripada tu. Hari ke-14 Syawal terbuka, macam-macam terbuka. Dan hati tu ramai semangat. Saya merasakan kemeriahan seperti itu, main terbuka ni seronok. Sebab kita rasa puas hati. Itu baru di dunia. Satu lagi yang Allah bagi, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bahagia tak kala gembira sangat bila dia temu dengan Tuhan. Maknanya orang puasa ni tuan-tuan, Allah bagi satu keistimewaan. Dia ni bila mana hari akhirat kelak temu dengan Tuhan, dia dapat banyak kelebihan. Antaranya dalam sebuah hadis menyebut, bila manusia berhimpun di mahsyar dalam keadaan lapar, di hari akhirat ni bukan cerita masuk syurga, belum masuk syurga, dalam keadaan lapar, dalam keadaan susah ni, tiba-tiba ada sekumpulan manusia dipayungi dan dihidangkan kepadanya makan minum yang selesa. Lalu orang lain kata, ya Rabb, kenapa kami tak boleh makan, dia boleh makan? Dia jawab, mereka melaparkan diri pada hari kamu makan. Mereka mendahagakan diri pada hari kamu kenyang dengan air minum. Kenapa? Kerana mereka puasa di dunia dulu. Gembiranya kalau kita, seronok. Saya cuba imajinasi, cuba gambarkan. Gambarkan macam mana? Ginilah. Tuan-tuan bayangkan, satu hari mari pasukan tentera Jepun ke, zaman dululah katakan, orang yang hebat tentera ni, dia mari cakap takak kita semua. Jom, mari. Letak dalam sebuah bah. Kita pun naik bah. Ajaknya pukul 8 pagi. Kita dah ada makan apa-apa, terus masuk dalam bah. Sampai dalam bah, bawa ke Teluk Kemang, Port Dickson, tepi patah. Kemudian disuruh kita kawal. Sana kan banyak lapangan tentera kan, padang. Dia suruh kawal di tepi patah. Kita pun kawal. Kita kata saya lapor saya ni, terus dia tempeleng kita. Dia tunjuk benek dia, kasar main. Nak bunyi mulut tak berani. Dia tumbuk, dia tembok ke atas. Kita takut buat kecil buruk lah. Ya Allah, suruh berdiri. Daripada pukul 9, pukul 10 tu sampai pukul 12 tengah hari. Diri, makan tak lagi. Minum pagi tak ada. Kalau kita tahu, kita makan minum dulu banyak air.
tak boleh buat apa. Tengok kita berdiri tu tuan-tuan, kita nampak sebuah kereta Welfare ataupun Alphard parking dekat dengan kita. Keluarlah satu keluarga. Kemudian di keluarga tu pula orang letak pula payung besar. Lepas tu masuk pula kipas angin tu pun aircon yang sikit dikepung sikit. Dia pun duduk di situ dengan air tebu, dengan air fresh orange, dengan apa ni, air watermelon, macam-macam jenis air, kopi latte, macam-macam kopi ada, makanan pula sedap, aiskrim pun ada, anak-anak dia makan. Kita tengok jarak kita dengan dia 10 meter je, air dia kita meleleh, teh, Allah kata sedapnya dia. Nak bunyi tak boleh. Tuan-tuan bayangkan, itu saya contoh sekejap je di dunia. Kalau akhirat macam mana? Ini gambaran, nak ceritanya kelebihan orang berpuasa. Orang yang berpuasa dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan lain lagi, Rasulullah SAW menyatakan, orang yang berpuasa ini dia layak masuk ikut pintu Rayyan. La yadkhuluhu illa as-saimun. Dan pintu Rayyan ini tidak dimasuk kecuali orang yang berpuasa saja. Dia dalam syurga ni tuan-tuan, dia punya pintu banyak. Ada orang tu dia masuk ke pintu sedekah sebab dia kaki sedekah. Ada orang tu masuk ke pintu solat sebab dia ni kaki solat. Ada orang tu masuk ke pintu jihad kerana dia jihad fisabilillah. Ada orang tu dia masuk ke pintu sabar sebab dia al-kazimina minal ghaiz. Dia tahan diri daripada marah dan seumpamanya. Ada orang tu masuk ke pintu puasa. Pintu puasa ni namanya apa? Rayyan. Apa makna Rayyan? Rayyan ni satu kalimah yang tidak ada dalam bahasa Melayu. Saya nak tanya, takut penduduk di sini tahulah, takut orang Negeri Sembilan tuling tahu. Saya nak gunalah hujah tu. Akan datang kalau saya ceramah. Saya nak teka-teki. Termasuk tok email kita, pengurusi kita, orang lain semua. Boleh. Bahasa mudah. Saya nak tanya tuan-tuan. Kalau hidup, lawannya apa? Mati tau. Kalau hidup, lawannya mati. Okey. Kalau kenyang, lawannya lapar. Kalau dahaga, lawannya haus. Tolong jawab sekali. Kalau dahaga, lawannya haus. Tak boleh jawab ni. Kalau dahaga, lawannya kenyang juga. Tu orang Perlis, orang Kedah, dia kata kenyang air, ayak. Tak, kita bahasa kita. Orang Arab, kalau lapar tu, dia panggil ju'. Lawan dia kenyang, syabak. Kalau dahaga, dia panggil atsyam. Lawan dia, rayyan. Nak kata puah pun, benda tu macam-macam puah. Puah hati ke puah-puah, tapi tak kena juga. Sepatut. Arak ni, bila kita dahaga sangat, kita kenyang air kita tu, air tu dia rayyan. Tapi kenyang ni bagi kita lawan lapar lah. Itu dia. Itu makna rayyan. Jadi rayyan ini istimewanya sebab dia memberi satu makna yang cukup makna. Dalam kita hidup kita ni tuan-tuan, mana nak antara makan dengan minum? Jawab dia minum. Minum nombor satu, makan nombor dua. Walaupun kita makan dulu, kita sebut makan minum, tapi naknya minum. Dalilnya, satu hari seorang saleh diminta nasihat oleh khalifah.
Khalifah tanya dia, mau nasihat kat aku? Maka orang soleh ni kata, ya Amirul Mukminin, saya nak nasihat hak panjang ke hak pendek? Hak pendek dia lah. Hak mudah-mudah. Dia kata, ya Amirul Mukminin, bayangkan Amirul Mukminin pergi ke sebuah padang pasir, duduk berehat di sebuah pokok. Tiba-tiba minuman, makanan, semuanya tak ada, habis. Tengok kiri, kanan, belakang, depan, padang pasir sejauh-jauhnya. Jawab dia, kalau tak tu mati. Tengah hari, tuanku lapar yang amat sangat. Tiba-tiba datang orang jual air, satu baldi ataupun satu bekal besar. Tuanku nak beli dah air tu, nilainya separuh kerajaan tuanku. Dia kata, nak lah, kalau tak, sebab dia tahu kalau tak mati. Selepas daripada tuanku minum sebanyak-banyaknya, tuanku nak buang air kecil, tapi tak boleh kerana batu karang, sakit. Tiba-tiba datang orang jual ubat batu karang. Dia nak jual dengan harga separuh kerajaan tuanku. Nak tak? Dia kata nak. Sebab orang faham, tuanku ni faham. Kata orang soleh ni, itulah sebuah kerajaan tuanku, sekadar nak masuk air dalam mulut dan sekadar nak keluar daripada tubuh kita. Itu nak ceritanya, nikmat dahaga ni, bila kita kenyang air ataupun kita cukup minum air, kita puas. Nabi ajarkan kita, bila mana kita buka puasa, kita minum air. Bila kita minum air, kita baca apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabal zama wa tallatil uruq wa sabatal ajr insyaAllah. Ya Allah, bagimu aku berpuasa, atas rezekimu aku berbuka, denganmu aku beriman, telah hilanglah haus dan basahlah anak tekukku. Anak tekuk boleh basah. Itu nikmat besar. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni jadi khalifah tahun 40 Hijrah, berakhir 60 Hijrah. Selepas Sayyidina Ali, dia jadi khalifah. Satu hari dia bercakap dengan gubernur dia, sahabat Nabi juga, namanya Amr bin Al-As. Duduk, dua orang cakap tentang kehidupan, tentang dunia. Dua-dua kaya, sahabat, seorang gubernur, seorang khalifah. Biasalah bila khalifah ni orang yang serve makanan dia, sedia makanan tu pelayan lah ataupun khadam. Khadam ni dia letak makanan depan dua orang khalifah dengan gubernur ni bercakap. Muawiyah ni cerdik. Dia tengok je dia punya khadam dia. Khadam ni masa di sedang tu dia pasang telinga. Nak dengar buat antara khalifah dengan gubernur. Cerita bab kehidupan. Muawiyah ni pun kata, nama khadam tu Wardan. Ya Wardan, kamu dengar pendapat kami tentang dunia kehidupan ni. Kamu pula, apa cita-cita kamu? Tuan-tuan tahu apa dia jawab? Dia kata, ya Amirul Mukminin, cita-cita saya, kalau boleh, saya diberi segelas air sejuk. Air sejuk pada musim yang amat panas, yang mana saya dapat basah tekuk saya. Dengar macam itu, khalifah kata, ghalabana Wardanul yaum, hari ini Wardan telah mengalahkan kita. Itu mahalnya. Sebab itu bila Nabi sebut ada pintu yuqalu lahu Rayyan, pintu bagi orang yang masuk syurga melalui pintu Rayyan, maka ini nikmat yang besar bagi ahli berpuasa. Dia masuk itu. Cerita bab puasa ni panjang tuan-tuan. Sedar tak sedar, sejam dah saya ceramah.
Jadi saya rasa sekadar dulu, sebab malam seperti ini pandemik dengan endemiknya kita tak bolehlah ceramah panjang. Jadi kalau nak kejelasan bab puasa ni, kami ada sebuah buku Ensiklopedia Ramadan. Panjang cerita dalam ni. Begitu juga nak baca Quran pada bulan Ramadan, kita ada buku dia khas macam mana semangat mereka. Masa kita ambil peluang betul-betul. Ini buku yang paling saya sayang. Bagaimana time management dan quality time. Kita nak juga beramal dengan solat-solat hajat. Yang ini boleh kita baca. Dan doa. Bulan-bulan malam nisfu Sya'ban dan seumpamanya kita boleh beramal. Begitu juga nota untuk anakku, nasihat kita pada anak-anak kita. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bahasa yang saya guna tidak sesuai. Dan saya walaupun duduk kat 20 tahun lebih dah Negeri Sembilan, tapi sekarang pun masih tak berapa nak boleh ajuk Negeri Sembilan. Jadi saya mohon maaf lah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din al-mutawwil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, itulah tadi serba sedikit drama berkaitan dengan Ramadan yang disampaikan oleh Yang Berhormat Profesor Datuk Dr. Zulkifli Al Bakri. Semoga ia memberi manfaat